شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik, kita sambung balik cerita tentang rukun dan wajib haji. Bila sambung cerita tentang rukun dan wajib haji, seorang yang berniat untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah. Ada di kalangan depan kita ni yang ada nak pergi umrah bulan 1 ada, mungkin ada bulan 1, mungkin bulan 2. Sementara dia nak tunggu tawaran haji, tak tahu bila dia pergi. Jadi bila dia berniat saja mengerjakan ibadat umrah, ketika sama ada di Malaysia lagi, lepas dia berniat, lebih baik dia mengucapkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Ucapan dia kena teruskan. Dan juga diselang-seli dengan zikir, dengan bacaan Quran. Jadi ada seorang jemaah ni, perempuan, naik flight dengan saya pergi umrah masa tu daripada Malaysia, dia bertalbiyah. Orang lain talbiyah juga, tapi penat. Dah penat terdiam, tapi sampai 8 jam dalam kapal terbang tu dia bertalbiyah je. Saya tengok dia bertalbiyah, tak berhenti bertalbiyah. Kalah kita. Yang kita ni sebagai seorang lelaki ni, ustaz pun kadang tak larat juga. Tapi dia bertalbiyah, Masya Allah. Dah biasa agaknya. Okey, baik. Kita tengok dekat sini. Pada rukun haji, kita ulang balik. Okey, rukun haji tadi, apa maksud dia? Jika tidak ditunaikan, rukun ni kalau katalah ada 6 perkara tadi tidak ditunaikan, haji seseorang itu tidak sah dan tidak sempurna dan tergantung dan masih tertakluk dengan larangan ihram. Okey, kalaulah macam tadi Encik Zul tadi, dia tak buat wukuf di Arafah. Okey, sehingga kan kalau kita katakan tabung haji ni jemaah yang jatuh sakit berada di Hotel Aziziyah. Sana hotel yang kita ni Malaysia ni ada hospital. Hospitalnya hospital di Aziziyah. Okey, jemaah haji Malaysia ni kalau sakit di Hospital Aziziyah lah. Jadi jemaah yang sakit yang berada masih di Wad Aziziyah ini akan juga diusahakan untuk dibawa naik ambulan untuk terus ke wukuf Arafah. Dibawa juga. Kecuali orang yang tidak sedarkan diri. Pingsan dia, tak bangun-bangun, koma dia. Koma. Kan? Dia koma, dia tak sedarkan diri di hospital, memang pakar bagi tahu dia tak boleh dibangunkan, tak boleh dia ni, maka ketika tu dia tak dapat sempurnakan perkara rukun. Dia tak dapat sempurnakan perkara rukun. Bila orang tak sempurnakan rukun, maka hajinya tergantung. Apa maksud haji tergantung? Tak sempurna. Jadi tak sempurna, macam mana dia nak sempurnakan? Dia perlu datang sekali lagi. Dia kena datang balik tahun depan. Baik, nak datang ke tahun depan, dia kena daftar balik. Nak daftar, kena tengok pula tahunnya. Kan kita daftar tahun ni, tuan-tuan dapat berapa? Ingat tak masa daftar tu berapa puluh tahun? Ada dekat 100 tahun kan? 100 tahun udah dalam kubur orang tu. Mana nak dah ditanya malaikat kena keluar balik, tak sempurna kan? Fikir kita lah, tak adalah masa, maksudnya tak sempat lah kita. Kecuali apa? Kecuali dia betul-betul ada duit yang banyak, dia pergi secara khusus dengan package yang khusus, bayar 100,000 untuk disempurnakan balik untuk tunaikan. Susahlah macam tu. Susah tuan-tuan. Na'udzubillah, ataupun mintalah kita supaya pergi ni sekali settle semua. Pergi ni kita buatlah sebaik-baiknya. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok jemaah ni,
Bila naik peringkat umur, kita dah sampai peringkat umur yang muda-muda, alhamdulillah lah, sihat pergi. Umur dalam 20. Sekarang ni ramai umur 20, 30 pergi. Tapi tahun-tahun sebelum ni tak ada. Tahun-tahun sebelum ni kalau kita tengok semuanya dah senior 60 ke atas. Masa saya pergi, umur saya mula-mula sekali, bapak saya bawa, ramainya 60 ke atas. Udah tak larat. Bila tak larat, tapi bila ke sana, dia punya tak larat tu dia jadi larat. Dia berpusing pula. Lain macam betul-betul. Sebab apa? Sebab setiap jemaah haji ni dia sedar yang dia berada di bumi haram, bumi yang mulia. Pahalanya buat ibadat satu ibadat pun 100,000 kali ganda. Sampai macam tu. Jadi dia akan usaha bangun. Kita tengok lain macam. Tuan-tuan pun akan berubah, totally berubah. 360 darjah kita jadi rajin. Ya, kita jadi rajin. Daripada kita tidur kita di Malaysia ni, kalau bangun subuh pukul 5, ada bangun pukul 6.30, ada bangun pukul 4. Tapi di sana tuan-tuan, semua jemaah haji akan bergerak masuk ke dalam Masjidil Haram jam 3 pagi. Jam 3 pagi dah bergerak dah. Cuba bayangkan 3 pagi kita daripada rumah datang ke masjid ni. Siapa ada? Udah tak ada. Okey. Suami start pukul 3 pagi. Abang nak ke mana bang? Pergi masjid. Abang jangan buat terbiat bang. Jangan buang terbiat. Tapi di Masjidil Haram, tuan-tuan tak bergerak pukul 3 pagi, tuan-tuan lain daripada orang lain. Tuan-tuan dah buang terbiat. Hati-hati. Sebab apa? Sebab semua orang turun. Sebab semua orang nak dapatkan fadilat di awal sembahyang subuh berjemaah dalam Masjidil Haram. Jadi itu kita punya pengorbanan. Boleh kita bangun awal-awal. Dan kita bangun awal-awal tu pukul 3 pagi orang bergerak. Pukul 3.30 pagi orang bergerak. Pukul 4 sekarang dah masuk waktu. Okey, jadi kita tak ada masa untuk kita berlengah-lengah. Sebabnya kalau sampai dalam pukul 4.30 dah azan, jangan harap kita dapat duduk dalam Masjidil Haram. Kita duduk di dataran luar tu. Ramai-ramai pula tu. Kadang-kadang tak sempat pun. Duduk di tepi jalan antara kedai-kedai yang ada laluan nak pergi Masjidil Haram. Dah penuh sangat. Sebab tu jemaah ni akan bangun awal. Sebab tu kita di sana tak kira umur, kita akan usaha juga. Melainkan bila kita sakit, dah tak larat, kita rasa demam, kita tak larat, baru kita tak pergi. Tapi ada masa jemaah akan pergi juga. Semua jemaah akan pergi. Itulah saya tengok lainnya Allah SWT tukar bagi tenaga, bagi kekuatan pada kita berkat doa kita ni di Malaysia. Sebab tu kena doa selalu, ya Allah bagi aku kekuatan di sana, ya Allah. Ya Allah, umur aku akan meningkat, ya Allah, bila nak pergi. Dapat surat tawaran haji, buat sembahyang hajat. Buat sembahyang hajat supaya kita sihat. Ya, buat sembahyang hajat supaya kita sihat di sana. Sihat kita bukan kita nak bersonok, tak. Sihat kita untuk buat haji. Okey, baik, tengok ya. Bila kita pergi pada rukun haji ni, dia ada 6 perkara. Lepas tu dia ada wajib haji. Wajib haji. Apa beza rukun dan wajib? Kita tengok, wajib ni, dia bagi tahu dekat sini, wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Okey, maksudnya saya ulang balik, wajib haji ni pekerjaan, maknanya ibadat haji itu, antara wajib haji melontar di Jamarah. Ya, mabit di Muzdalifah. Apa maksud mabit? Maknanya berada di Muzdalifah. Muzdalifah. Kan? Sebab lepas wukuf di Arafah saja, jemaah akan dibawa untuk berada seketika di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Semua kena berada di waktu malam di Muzdalifah. Kalau wukuf di Arafah, kita dapat tidur satu malam, sehari sebelum untuk esoknya wukuf di Arafah. Habis lepas asar hari wukuf di Arafah, mulalah pergerakan bergerak ke Muzdalifah. Dekat saja. Tapi kena naik bas juga. Tak larat boleh jalan. Jadi dia sampai ke Muzdalifah, dia juga dataran kawasan tanah lapang yang tempat untuk semua jemaah haji yang wukuf di Arafah untuk berada seketika. Dia transit sekejap. Tak ada kemah, kita duduk dengan beg, dengan tikar yang kita dapat seketika sahaja. Okey, tak lama lepas tu sampai ke subuh, kita barulah bergerak daripada Muzdalifah pada waktu subuh. Ada pergerakan sebelum waktu subuh dan kita masuk ke Mina. Tempatnya nama Mina. Mina ni untuk tempat melontar. Jadi melontar ni kita berada di Mina 3 hari. Penginapan kita di Mina ni selesa sikit.
Tapi taklah selesa macam duduk di maktab penginapan kita di Mekah. Sebab masih still berada dalam khemah. Duduk dalam khemah-khemah. Tuan-tuan dengar kan cerita semalam tanah runtuh di Batang Kali. Tanah runtuh tu berkhemah lah tu. Nauzubillah lah hujan-hujan ni. Hati-hatilah. Okey, baik, tengok Okey, untuk wajib haji ni dia kata jika bawah ni untuk yang wajib. Tadi rukun. Ini wajib haji. Rukun tadi kita ulang balik, kalau dia tak buat, hajinya tak sah, tak tergantung dan dia kena kerjakan. Okey. Tengok, jika tidak bagi yang wajib pula, jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya, jika tidak mengerjakan salah satu daripada wajib haji, apa salah satu? Kejap lagi kita tengok. Dia kata haji tersebut tetap sah. Sah hajinya. Tetapi dikenakan dam. Tak sempurna, tak boleh nak melontar dan dia masih lagi haji tu sah. Tetapi dia dikenakan dam. Dam ni apa? Denda. Ya, denda. Apa maksud dam? Dam ni dalam bahasa Arab damun, darah. Denda dia, dam ni adalah menyembelih, menumpahkan darah sama ada kambing ataupun unta ataupun binatang yang perlu disembelih. Okey, jika tidak mengerjakan salah satu daripada haji tersebut, daripada salah satu wajib haji tersebut, hajinya tersebut tetap sah tetapi dikenakan dam. Menurut syarat-syaratnya, adalah syarat dia. Bila kita dah langgar tu, kita kena refer balik kepada guru. Kena refer balik pembimbing ibadat haji di sana. Jangan refer kawan sebelah kita. Dalam satu bilik tu ada 6 orang. Kita dapat satu bilik. Ada satu bilik kita dapat 4 orang. Jadi dah belajar lama, 4 tahun, 5 tahun kursus asas haji, dia jadi ustaz. Bila jadi ustaz, betul lah, dia belajar. Dan ada dalam tu pula, ada ustaz juga. Okey, tapi ada dasar disebut ada qarar yang ditetapkan oleh tabung haji. Apa pun kita kena selaras dengan hukum untuk haji di Malaysia. Kalau kita tanya kawan kita, boleh. Tak ada masalah, boleh tanya. Okey, caranya macam ni sebenarnya. Kita ni kena bayar dam. Kita tanya dia, oh Bang Mat sekarang ni saya ada rasa macam apa kalau kata kita terlanggar ni. Tiba-tiba kita tercabut pokok. Sekarang kena dam tak? Abang Mat pun buka lah buku kursus asas haji, buku dia belajar, dia pun tengok. Sebelah kita ni pun bukannya orang jalan-jalan, orang ada agama. Jadi dia akan bagi tahu ikut hukumnya kamu kena dam. Okey, lepas tanya-tanya tu, kita ni kena jangan habis kat situ. Kita kena turun pergi tanya pegawai tabung haji nak jumpa tentang bab hukum. Memang ustaz ni akan ada dia punya office dia, ada meja duduk tunggu waktu dia untuk kita tanya. Jangan tuan-tuan diamkan diri. Jangan tak bertanya, tanyalah. Tapi janganlah tanya benda yang simple. Rukun haji ada berapa ustaz? Kau naik, kau turun balik, ustaz, wajib haji ada berapa? Tak, tanya betul-betul yang kita ada masalah lah, macam ni. Sebab dalam ramai-ramai ni masuk kursus haji, masuk bertahun-tahun, dia ada satu fahaman yang rasa dia faham, tapi tak faham. Macam tadi dah kan? Agak-agak tadi yang sejam kita belajar apa? Cerita panjang-panjang tadi apa? Wajib yang rukun tadi, rukun haji ya. Yang panjang sebelum tu tak seimbang. Kan kita rasa betul, memang betul lah. Duduk di universiti, saya mengajar di universiti. Tuan-tuan di sini adalah ada profesor, ada doktor yang mengajar universiti. Memang ikutkan kita punya kajian, masuk dalam kuliah kita 1 jam tu, kalau awal pagi dia boleh tangkap 45 minit. 1 jam dia boleh tangkap 45 minit. Itu 8 pagi bagi yang berumur bukan macam kita. Yang muda-muda, budak-budak muda duduk universiti tu 20 tahun, 21, 20 tahun. Tapi kalau umur macam kita, sejam tu 15 minit pun susah. Mana pergi 45 minit? Itu kita bagi pada anak-anak kita duduk universiti. Susah sikit nak faham. Sekarang ni kan kita tengok buku. Buku dah jarang tengok. TikTok tengok. Udah tua-tua tengok TikTok. Cari ilmu ustaz. Ustaz Wahyu ada dalam tu. Cerita bab umrah haji. Kan, kita boleh tengok. So nak baca buku dah kurang sangat kan. Okey, baik. Tengok dekat sini. Balik kepada wajib haji,
Jika tidak mengerjakan salah satu daripada wajib haji tersebut tetap sah, tetapi dikenakan dam dengan syarat dan menanggung dosa. Itu masalah dia. Menanggung dosa jika meninggalkannya. Apa maksud meninggalkan? Benda tu tak buat, dam pun tak buat. Okey, perkara tersebut dengan sengaja, tanggung dosa dengan sengaja. Dah tahu dia tak buat, contohnya melontar salah satu wajib haji, melontar tak cukup, orang dah bagi tahu kena cukupkan, dia tahu dan sengaja tak buat, kita berdosa. Sengaja kita tak buat. Okey, berdosa kita. Masalahnya dam boleh bayar tak? Ada duit, insya-Allah boleh bayar. Sebab dam ni ada kategori dia. Kalau tak mampu, buat yang bawah. Kalau tak ada duit, buat turun yang bawah. Sampai berpuasa, tak ada duit. Okey. Tapi kalau kita tak buat juga, benda ni masalahnya tak buat. Kalau kita boleh buat, masalah sengaja melanggar pantang larang. Sengaja kita meninggalkan wajib haji, berdosa. Sama juga tadi rukun. Sengaja kita tak buat, berdosa. Sampai ada ulama bagi tahu dosa antara dosa besar meninggalkan perkara rukun haji tu. Besar dosa dia. Sampai ada ulama. Ulama kata dosa lah tetap. Bukan dalam kategori dosa besar, tapi berdosa. Isu masalah dosa ni, kita buat dosa, Allah nak ampunkan ke? Tuan-tuan rasa yakin ke tuan-tuan Allah ampunkan dosa yang kita buat tu? Tak berani kita nak cakap. Walaupun dalam Quran Allah bagi tahu banyak. Allah bagi tahu banyak. Dalam Quran, cepat kamu mohon ampun. Allah itu Maha Pengampun. Tapi masalahnya Allah ampunkan orang lain, kita Allah tak ampunkan. Hati-hati. Sebab itulah jemaah haji di sana betul-betul jaga bab rukun wajib haji. Takut. Bukan main-main. Sebab tu kalau datang yang muda-muda, yang berusia macam kita ni, bagi tahu, Nika jangan main-main, buat ni buat sempurna. Takut orang-orang yang dah kalau kita dah macam umur macam kita boleh pergi sana, memang kita nak sempurnakan ibadat haji tu. Sebab tu namanya kemuncak rukun haji ni, kemuncak dalam rukun Islam. Sebab Allah nak bagi habis. Allah nak hapuskan dosa. Pernah dengar satu hadis kan, Rasulullah kata apa? Bila baliknya seorang anak Adam daripada menunaikan ibadat haji, dosanya seumpama anak yang baru lahir. Banyak dosa kita buat. Umur kita meningkat ni pun dosa tiap-tiap hari juga buat. Kadang-kadang angkat suara dengan suami. Kadang-kadang dengan isteri kita angkat suara. Entah tiba-tiba pagi angkat suara sergah dengan dia. Banyak benda yang kita buat, dosa-dosa yang terlalu banyak buat. Sampai satu waktu kita Allah datangkan rasa penyesalan. Bila Allah datangkan penyesalan, kita rasa sesal. Allah datangkan. Kalau Allah tak datang, sampai mati umur, sampai lanjut usia, kita masih buat dosa. Masih kita sakitkan hati orang, masih langgar perintah Allah. Jadi bila Allah gerakkan hati kita ni, Allah tunjukkan kita kat mana kita nak cari pengampunan Allah Ta'ala. Jadi inilah peluang yang Allah bagi. Allah bagi peluang kita dalam kita punya dewan ni, tuan-tuan datang ke sini bukan saja-saja. Bukan kuliah saja-saja. Benda ini utamanya. Utamanya adalah keredaan Allah. Allah redha kita dalam dunia ni sebab kita usaha untuk tunaikan segala rukun, segala ibadat, perintah yang Allah bagi. Allah bagi suruh kita buat ni, Allah bagi lebih. 100,000 kali ganda pahala solat di dalam Masjidil Haram. 1000 kali ganda solat di Masjid Nabawi. Okey. Jadi kita dibagi berapa lama? 20 hari lebih, 30 hari lebih kita duduk di sana. Kita fokus betul-betul. Sebab tu kita datang ke khusus haji. Sebab tu kita nak belajar, nak sempurnakan dia, nak dapatkan ganjaran Allah bagi. Allah jemput kita tetamu. Macam kita nak terima tetamu dalam rumah kita yang kita suka. Kan? Anak kita bagi tahu nak balik, berapa lama duduk di mana? Duduk di Qatar. Cuti Piala Dunia ni nak balik. Dah lama duduk di Qatar, kerja di Qatar. Berapa lama kamu tak balik? Dah dekat 10 tahun, mak. Ya Allah, anak aku nak balik. Itu anak kita dan tetamu kita. Kawan kita berapa lama tak jumpa, tiba-tiba nak datang rumah, telefon siapa? Pak Ma'un. Ni Pak Ma'un ni. Pak Ma'un mana? Yang menari tu? Allah, kawan aku. Contoh dia. Datang kita, bagi tahu isteri kita. Ni, Bang Ma'un ni, datang rumah. Nak datang rumah minggu ni. Apa kita nak buat?
Kita masaklah benda yang sedap-sedap. Kita sediakan bilik, kita kemaskan bilik, bagi dia tidur 2-3 hari, abang nak sembang dengan dia. Tengok, kita nak sambut tetamu tu. Itu kita nak sambut tetamu. Itu adab menyambut tetamu. Allah Ta'ala nak terima kita sebagai tetamu, Allah buat apa? Allah ganjarkan pahala 100,000 kali ganda. 1000 kali ganda di Madinah. Allah ganjarkan lagi dengan pengampunan dosa. Bukan dosa-dosa sikit, seluruh dosa yang ada. Baliklah dia seperti anak yang baru dilahirkan. Bersihlah kita. Dengan syarat kita sempurnakan perkara-perkara ni. Okey ya, tuan-tuan tengok. Wajib haji ada 6. Rukun tadi pun ada 6. Wajib haji pun ada 6. Okey. Yang wajib haji ini benda yang kalaulah disebut dekat sini tadi kita nampak perkaranya kalau ditinggalkan maka hajinya tetap sah. Contohnya niat. Tapi tinggal dengan sengaja. Okey. Walau macam mana pun seorang tu tetap perlu niat. Maknanya 6 perkara ni tuan-tuan tolak betul-betul, jadikan dia mesti kena buat. Sama ada dia rukun ke, dia wajib ke, benda ni kena buat. Tak buat, tak berniat, tak sah juga haji kita. Okey, tengok ya, dia kata niat dia, niat, kalau tadi rukun haji tadi niat, tapi niat di miqat. Niat tu di mana? Bila niat dia? Okey, maknanya sebelum sampai border, sempadan, seorang tu berniat, dia nak berniat, itu rukun. Tapi tempat dia sebelum sampai itu wajib. Perkara wajib. Maknanya kita nak berniat, boleh berniat. Tapi masa tu bila? Jangan lepas daripada sempadan. Itu dia punya niat di miqat. Dia sebut miqat tadi kan. Kita sebut miqat ni masa orang menunaikan haji dan juga. Okey. Bila masa dia? Sekarang kita tengok niat di miqat ni bila masanya? Bermula 1 Syawal. Maknanya kalau orang tu berniat sebelum 1 Syawal, saja-saja berniat, dia tak jadi haji dia. Sekarang dia berniat, saja aku mengerjakan ibadat haji dan aku berihram dengannya. Okey, pun pakai pakaian ihram, tapi belum masuk musim haji, belum sampai 1 Aidilfitri tu, 1 Syawal tu, haji niatnya tidak sah. Maknanya tak valid. Sebab belum masuk lagi. So, nak berniat pada 1 Syawal tu. Tapi janganlah saja-saja niat. Orang hari raya Aidilfitri salam pakai baju Melayu, dia pergi niat. Lepas tu penerbangan tak tahu lagi. Sudah tuan-tuan. Nak buat macam mana? Kena pergi sendirilah jalan kaki, kayuh basikal. Hati-hati. Tengok ya. Baik. Yang kedua, dalam wajib haji ni, dia hendaklah bermalam di Muzdalifah. Okey, malam di Muzdalifah. Macam saya sebut tadi, bila seorang jemaah haji dia dah berwukuf di Arafah, petang tu sampai maghrib, maghrib tu kita akan dibawa bermalam di Muzdalifah. Kena berada bermalam di Muzdalifah, maka malam di Muzdalifah tu adalah wajib haji. Okey. Tuan-tuan, kedua-duanya jangan kita kata maknanya wajib ni bolehlah tinggal. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau kita tinggal dengan sengaja, berdosa. Dan haji kita ni jadi cacat lah. 6 benda pada rukun, 6 benda pada wajib, kita kena solid bagi cantik. Dapatlah haji yang mabrur di sisi Allah. Sempurnalah kita di sisi Allah Ta'ala pada ibadat haji. Okay? Tengok dekat sini lagi, di ujung sana, yang bermalam bermalam mabit pula. Mabit ni apa dia? Mabit ni dalam bahasa Arab, bermalam. Maknanya tidur bermalam ataupun berada pada waktu malam. Okey, kita berada pada waktu malam di Mina. 11, 12, 13. Okey. Encik Zul, kita ambil nama Encik Zul, dia bergerak daripada maktab penginapan dia untuk wukuf di Arafah. Okey, wukuf di Arafah, jadi dia pergerakan dia sehari sebelum wukuf di Arafah supaya jemaah dapat stablekan diri dia. Esok nak wukuf di Arafah, bukan esok kita sampai. Tak. Kita esok nak wukuf di Arafah, hari ni kita sampai. So kita dapatlah menyesuaikan diri kita di bawah kemah untuk esok kita nak wukuf. Baik, sampai esoknya kita wukuf di Arafah, sampailah ke waktu asar. Dan sampailah ke waktu maghrib. Pergerakan kita pula, waktu tu dah sampai lepas waktu asar,
bas akan tunggu kita untuk pergi ke Muzdalifah. Okey, lepas asar, sampai di Muzdalifah, asar tu dia akan masuklah waktu maghrib, masuklah waktu isyak. Beradalah kita di Muzdalifah tu sampai tengah malam, dekat subuh baru gerak. Tak ada tilam, tak ada kemah, ada tikar, kita tunggu. Waktu tu hendaklah seorang jemaah haji banyakkan bertalbiyah, banyakkan berzikir. Duduklah kita, tengoklah isteri kita ada, kawan-kawan kita ada, duduk. Sementara tunggu bas bergerak. Okey, bas bergerak lepas duduk di Muzdalifah ni, bergeraklah pula masuk ke Mina. Dan Mina tu 3 hari, jadi 3 malam lah kita duduk. 4 hari 3 malam. Tu yang dia kata di sini, bermalam, bermabit di Mina 11, 12 dan 13. Okey. Lepas itu dia kata wajib haji juga adalah meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Benda ni pantang larang ihram, namanya dalam kategori wajib. Okey, melontar dia tulis tu. Perasan tak tuan? Orang Perak dah. Melontar. Melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Melontar ketiga-tiga jamrah pada hari tasyrik. Hari tasyrik tu bila? 11, 12, 13. Okey. Jadi semua hari yang kita melontar tu adalah wajib haji. Nak kira hari, tak reti, tak faham lagi, tak apa. Kita tengok dia punya maklumat dia dulu. Jadi 6 benda ni, niat tu di tempat niat sebelum sampai border tu wajib. Benda yang mesti. Tapi kalau terlanggar, tak sengaja, maka dia ada cara-cara dia. Baru kita nak ceritakan satu macam mana cara-cara dia. Barulah satu-satu. Okey, bermalam di Muzdalifah, berada macam tadi. Kita cerita malam, bermalam di Mina. Kemudian meninggalkan perkara dalam ihram, bermula saja berniat, maka ada pantang larang ihram. Okey, lepas itu melontar ketiga-tiga jamrah dan juga melontar jamrah kubra pada 10. Ini semua wajib. Inilah soalan yang akan ditanya kepada kita masa kursus intensif nanti. Ni soalan bocor. Ketor nak jawab. Saya pegang soalan tu, hantar. Seorang jemaah ni, ialah kita dah berusia.